Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkenaan dengan isu yang mana di sini berbunyi mahu laksana janji reformasi Parlimen PH yang tidak ditepati. Ini pada saya satu statement yang berbau politik yang mana di sini jelas melihat bahawa GPS itu sudah ketandusan idea dan hanya tahu menyerang parti pembangkang iaitu PH. Yang mana kita tahu GPS ini adalah parti yang mana dulu sebelum kemenangan PH itu mereka menyokong kepada Barisan Nasional. Dan hari ini apabila beliau menjadi menteri dalam kerajaan yang baru iaitu menteri undang-undang, beliau sibuk pula nak membuat reformasi Parlimen PH yang tidak ditepati. Jelas di sini bahawa pada pemerintahan Barisan Nasional yang lalu apabila GPS bergabung dengan Barisan Nasional, mereka tidak membuat reformasi parlimen. Dan kita juga tahu bahawa apabila PH menang PRU ke-14, GPS ini pergi mengampu dan menyokong PH untuk bersama dalam pembentukan kerajaan. Sehingga kan mereka menukar jenama mereka daripada PBB menjadi GPS. Yang mana mereka isytiharkan juga keluar daripada gabungan besar mereka iaitu Barisan Nasional. Di sini jelas. Dan kita tahu bahawa apabila dia kata PH tidak menepati janji untuk mereformasikan parlimen tu, jelas di sini bahawa Barisan Nasional tidak pernah nak mereformasikan sistem parlimen kita, dan juga jelas di sini bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mereka sendiri juga bersama waktu itu tidak juga membuat satu perubahan. Dan hari ini beliau sibuk nak membetulkan kesalahan PH. Pada saya Menteri Undang-Undang ini harus ke depan, bukan lagi ke belakang, yang saling nak menyalahkan pemimpin PH. Dan PH cuma memerintah 22 bulan, tetapi disalahkan seolah-olah melakukan kesalahan besar. GPS patut lihat, selama pimpinan GPS di Sarawak, saya rasa pimpinan GPS juga gagal kerana tidak membuat perubahan merata di negeri Sarawak. Yang mana keseluruhan pembangunan itu berada di kawasan-kawasan yang kalau rakyat Sarawak lihat tidak kepada kaum Dayak. Yang mana orang Uru sampai hari ini bermasalah dengan sistem jalan raya, sistem internet sebagai macam, dan melibatkan juga persekolahan. Ini adalah satu yang besar yang kita lihat berpuluh tahun GPS memerintah Sarawak, tetapi mereka seolah-olah bangga. Dan kita tahu dalam pentadbiran mereka yang ada di Sarawak, kroni-kroni mereka ataupun seolah-olah ini boleh dikatakan agak resis juga, kerana kita tahu rata-rata mereka yang kerja di jabatan kerajaan negeri Sarawak bukan anak tempatan iaitu anak Dayak. Ramai daripada kaum yang bukan Dayak. Jadi kita fikirlah, saya tidak nak resis di sini, tetapi ini hakikat yang kita rakyat lihat, yang sebagai anak Dayak lihat. Saya banyak bertanya kepada mereka-mereka yang ahli politik di Sarawak. Mereka juga mengatakan hal yang sama, kerana di Sarawak ini elit politik mereka ini dah berkuasa dan mereka boleh buat apa saja. Yang penting mereka mempunyai kewangan. Itulah sebabnya kalau kita lihat GPS menyokong siapa pun yang jadi kerajaan di pusat bertujuan untuk mendapatkan peruntukan, tetapi tidak memberi sesuatu manfaat yang baik kepada negerinya Sarawak. Ini jelas. Ini yang berlaku. Dan hari ini apabila beliau menjadi Menteri Undang-Undang yang mana sibuk pula dengan nak melihatkan manifesto PH, nak sibuk nak melibatkan reformasi Parlimen PH ni, kita tahu apa yang PH lakukan adalah untuk cuba membawa satu daripada yang terbaik untuk menggantikan manifesto daripada Kerajaan Barisan Nasional. Hasilnya yang kita rakyat lihat hari ini adalah apabila mereka-mereka yang kita lihat cuba salah guna kuasa, cuba penyelewengan, rasuah. Ini dapat kita lihat apabila ada kluster mahkamah yang mana mereka ni betul atau salah untuk mereka ini dicas sebagai mereka yang melakukan jenayah. Tetapi sekurang-kurangnya kita sudah lihat ada reformasi di situ. Begitu juga apa yang berlaku seandainya kerajaan negeri Sarawak itu jatuhnya pimpinan GPS ini, maka kita tahu rakyat Sarawak akan lihat, boleh merungkai apa masalah, apa ketirisan, apa yang dah berlaku, projek-projek tender yang berlaku di negeri Sarawak. Rakyat Sarawak boleh tahu dan boleh huraikan satu persatu mereka ini dan boleh diheretkan sebenarnya.
Ini yang menakutkan GPS, yang mana hari ini mereka menyokong siapa saja yang menjadi kerajaan bertujuan untuk kepentingan pribadi politik mereka, bukan untuk kepentingan rakyat di Sarawak. Ini yang saya lihat. Dan apabila mereka bersuara hari ini, mereka masih lagi berada di dalam cara politik yang lama, yaitu cara mereka apabila berada dalam Barisan Nasional yang lalu, yang begitu lama dan tidak perlu lagi digunakan di abad baru ini. Karena hari ini politik, siapapun rakyat senang bersuara, dan rakyat sudah boleh menghantarkan gambar-gambar, video-video di media-media sosial untuk tontonan umum, bahwa jika kerajaan itu melakukan kesalahan ataupun melakukan sesuatu yang rakyat tidak suka, maka senang saja diviralkan di dalam media-media sosial. Jadi GPS masih dengan cara yaitu menekan pihak pembangkang dengan hujah-hujah yang mana kita dengar seperti ini, seolah-olah nak melaksanakan janji reformasi parlimen PS yang telah tidak ditepati. Ini adalah tidak bertepatan, karena kamu sekarang ini sebagai kerajaan tidak perlu lagi kamu nak toreh ke belakang dan mengatakan PS tidak menepati reformasi parlimen. Yang mana sepatutnya mereformasikan parlimen ini adalah kerajaan Barisan Nasional yang berpuluh tahun. PH cuma pegang sebentar, coba untuk melaksanakan, tetapi sudah pun jatuh di 22 bulan. Maka kalau nak kata tidak ditepati, GPS Barisan Nasional pegang kerajaan ini begitu lama, tetapi hasilnya yang rakyat lihat hari ini adalah hutang negara berlambak. Sarawak juga kita lihat tidak juga semaju mana pun. Padahal kemana duit-duit negara ini waktu kamu orang menjadi pimpinan negara? Kenapa kamu orang menjadi elit politik begitu kaya raya? Sedangkan gaji ahli parlimen daripada dulu sampai hari ini tidak pernah ada yang mencecah 120 ribu. Tetapi pemimpin GPS mempunyai duit banyak. Kalau kita tengok pemimpin GPS yang mana yang lama-lama otai-otai mereka ini, rumah mereka seolah-olah istana. Tetapi rakyat di bawah, orang Sarawak, orang di Rumah Panjang, orang Ulu, masih lagi menggunakan air sungai Batang Rajang tu. Masih lagi duduk di tepi-tepi sungai dengan berharap pimpinan GPS, yaitu PBB yang lalu, memberi mereka sedikit ruang, yaitu jalan ada baik, elektrik sampai. Hari ini Sarawak berbangga dengan satu hidroelektrik yang terbesar di Asia. Tetapi mereka yang duduk di sekitar-sekitar situ, elektrik pun tak ada. Kenapa macam tu? Sepatutnya apa yang berlaku di Sarawak hari ini, elektrik tu free kepada rakyat Sarawak, kerana kita mempunyai hidro yang terbesar dan kita juga mempunyai minyak. Tetapi apa yang berlaku? Tidak, masih di sebaliknya. Yaitu orang Sarawak masih menggunakan generator kerana tidak ada apa-apa pembangunan yang dibuat oleh GPS. Janji GPS juga banyak yang bohong. MRT dia mana? Jadi ini tidak perlu apabila menjadi pemimpin, apabila duduk di pusat, cuba nak menjatuhkan pembangkang, yang mana saya tahu GPS takut dengan pembangkang kerana di Sarawak dah nak election, dan mereka takut jika kerajaan mereka boleh tumbang kali ini. Kerana suara-suara anak muda hari ini dah lantang dalam mereka melihat apa yang GPS telah lakukan. Dulu boleh hidup perintah, jangan lawan perintah. Akhirnya bagi tong biru waktu zaman Barisan Nasional. Hari ini tong dah jadi coklat pula. Ini adalah yang kita lihat. Sampai bila GPS nak menggunakan idea-idea yang lama? Sebab itu saya kata GPS perlu ada pimpinan muda untuk mereka melakukan satu perubahan. Tetapi inilah politik. Mau di pusat, mau di Sarawak, mau di mana-mana, pimpinan politik selalu tidak akan melepaskan diri mereka kerana mereka dah terjebak dengan berbagai-bagai masalah, yaitu kita tahu rasuah lah, berbagai-bagai lah salah guna kuasa. Jadi apabila mereka berundur diri, maka mereka akan terjerat dengan kes-kes mereka yang dah mereka buat. Jadi inilah yang berlaku. So ini adalah yang kita lihat.
Tidak perlu pemimpin GPS apabila duduk dalam kerajaan cuba menunjukkan sikap mereka yang agak sensitif, iaitu terlalu melihat ke belakang, terlalu melihat pentadbiran PH yang 22 bulan, tetapi mereka berkuasa begitu lama tidak pun menjalankan kerja dengan baik. Jika betul terbaik, kenapa kita negara Malaysia ini mempunyai hutang yang banyak? Kenapa Sarawak masih miskin? Inilah penjelasan saya sebagai rakyat berkenaan dengan isu ini. So, sekian, terima kasih. Thank you.